Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua guru, ibu bapa dan murid-murid SK Putrajaya Prisin 91. Apa khabar semua? Saya harap semua berada dalam keadaan yang sihat. Hari ini saya ingin menerangkan tentang apa yang telah dinyatakan oleh Menteri Kanan Pelajaran pada 12 September berkaitan dengan pembukaan sekolah secara berperingkat mengikut fasa. Penerangan berkaitan pembukaan sekolah yang bermula 4 Oktober nanti adalah mengikut slide yang disediakan. Kehadiran murid ditetapkan kepada kadar 50% daripada enrolment mengikut penggiliran mingguan, namun ada beberapa kelas yang akan hadir 100% tanpa penggiliran. Dan penambahan SOP yang sedia ada sepanjang pembukaan sekolah nanti. Contohnya adalah seperti berikut. Sekiranya kelas itu mempunyai 36 orang murid, jadi dibagikan kepada dua kumpulan. Kumpulan A 18 orang dan kumpulan B 12 orang. Jadi pada minggu 1, PDP bersemuka adalah hanya untuk kumpulan A sahaja, manakala PDPR adalah pada kumpulan B. Minggu kedua adalah PDP bersemuka adalah untuk kumpulan B, manakala PDPR adalah untuk kumpulan A. Minggu ketiga, kumpulan itu akan berulang kembali. Pembukaan sekolah mengikut fasa PPN, fasa 2 adalah bermula pada 4 Oktober. Kehadiran tanpa penggiliran adalah pada PPKI di sekolah rendah dan pembelajaran di rumah adalah prasekolah murid tahun 1 sehingga tahun 6. Untuk fasa 1. Untuk fasa 1, semua sedia maklum bahawa semua murid perlu menjalani PDPR. Dan untuk fasa 2, di sekolah rendah, sama seperti fasa 1 iaitu semua murid menjalani PDPR, tetapi murid berkeperluan khas di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas dan program pendidikan khas integrasi hadir tanpa penggiliran. Untuk fasa 3, sama seperti fasa 2 dan ditambah dengan murid prasekolah hadir tanpa penggiliran. Untuk fasa 4, yang bermula pada 3 atau 4 Oktober ini sama seperti fasa 3. 2 minggu selepas bermulanya persekolahan, maka murid tahap 1 iaitu tahun 1, tahun 2 dan tahun 3 akan hadir secara penggiliran. Dan bermula 31 Oktober atau 1 November, murid tahap 2 iaitu tahun 4, 5 dan tahun 6 akan hadir secara penggiliran sehinggalah 10 Disember. Sekiranya berlaku perubahan fasa, jika sesebuah negeri beralih ke fasa seterusnya, maka pengoperasian sekolah pendidik atau institusi pendidikan KPM mengikut ketetapan fasa baharu, tetapi akan dilaksanakan selepas 2 minggu daripada tarikh peralihan ke fasa tersebut. Dengan berlakunya pembukaan sekolah ini, sekolah bagi sesi 2021 ini akan diteruskan sehingga bulan Mac 2022. Bermaksud, setelah cuti akhir tahun pada 10 Disember hingga 31 Disember, murid-murid akan kembali ke sekolah pada kelas yang sama di tahun yang sama. Pengoperasian dan pengurusan sekolah.
Untuk kehadiran murid ke sekolah dihadkan kepada 50% enrolment kelas. Seperti yang saya nyatakan tadi, setiap kelas akan dibahagikan kepada 2 kumpulan. Kumpulan 1 minggu pertama, kumpulan 2 akan hadir ke sekolah pada minggu kedua. Begitulah akan berlakunya penggiliran minggu. Yang seterusnya adalah penambahbaikan SOP. Penambahbaikan SOP ini adalah melibatkan pelitup muka. Pelitup muka kali ini akan diwajibkan sepanjang murid berada di murid, guru dan semua kaki tangan yang berada di kawasan sekolah. Murid bergejala tidak dibenarkan ke sekolah. Memastikan pengudaraan yang baik dalam setiap kelas dan membuat ujian kendiri COVID-19 sekiranya murid bergejala semasa berada di sekolah. Dan kelonggaran peraturan ini dibenarkan memakai pakaian yang sesuai dan kemas serta sopan sekiranya seragam yang ada tidak lagi sesuai untuk dipakai. Ketidakhadiran murid dengan surat pemakluman ibu bapa tidak dianggap sebagai satu kesalahan disiplin. Pengawalan dan penyuraian murid di pintu pagar sekolah. Seperti semua ibu bapa maklum bahawa pergerakan murid keluar dan masuk adalah menggunakan model-model yang disediakan. Untuk tahun 2020-2021, sekolah telah menggunakan 3 model iaitu model 2, model 3 dan model 4. Dan ketiga-tiga model ini akan diguna pakai sekiranya sekolah dibuka semula. Model 2 adalah laluan terarah dan sehala. Model 3 adalah bantuan kawalan keberadaan murid atau pelajar di tempat menunggu, dan model keempat penyuraian murid pelajar secara berperingkat. Ini akan ditentukan oleh pihak sekolah apabila sekolah dibuka nanti. Keselamatan dan kesihatan murid, guru dan warga sekolah. Ini sangat diberi penekanan di mana pelitup muka perlu dipakai pada setiap masa. Pelitup muka berganda digalakkan. Penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter pada setiap masa dan mencuci tangan dengan air dan sabun. Contoh pemantauan pada tahun 2020 dan 2021 didapati terdapatnya murid-murid suka membuka pelitup muka ataupun mask apabila berbual dengan kawan-kawan dalam kelas atau di luar kelas. Juga murid-murid kurang menjaga penjarakan 1 meter apabila bersama kawan-kawan. Penegasan ini akan diteruskan pada tahun 2021 dan pemakaian mask atau pelitup muka pada setiap masa sepanjang waktu persekolahan adalah ditegaskan. Keselamatan dan kesihatan murid, guru dan warga sekolah. Kawasan sekolah sentiasa bersih dan selamat untuk digunakan. Disanitasi dengan kerap. Sebagai penambahan, guru-guru dan murid-murid digalakkan menggunakan pelindung muka. Penggunaan pelindung muka bukan bermaksud tidak memakai pelitup muka. Ujian kendiri COVID-19 murid sekolah KPM. Sekolah akan dibekalkan dengan ujian kendiri COVID-19. Namun, kits ujian kendiri ini hanya akan diberikan kepada pelajar sekiranya pelajar bergejala semasa berada di sekolah. Sekiranya pelajar bergejala datang ke sekolah
pihak sekolah tidak menyediakan ujian kendiri COVID ini. Apabila murid mula bersekolah, kantin akan beroperasi seperti biasa. Murid-murid akan makan dan minum di dalam bilik PDP semasa rehat. Murid-murid juga digalakkan membawa bekalan sendiri dari rumah. Sekiranya tidak membawa bekalan, murid-murid juga boleh mendapatkan makanan yang dipesan lebih awal kepada kantin seperti yang pernah dilaksanakan di sekolah SK Putrajaya Presiden 91 sebelum ini. Tanggungjawab murid dan ibu bapa. Sebagai murid, murid akan diagihkan kepada mengikut dua kumpulan bagi setiap kelas. Murid akan hadir secara bergilir-gilir, secara mingguan dan mengikut jadual waktu yang disediakan. Mendapatkan bahan atau tugasan dan penjelasan daripada guru, merancang masa belajar untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru, menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru dan membuat persediaan untuk sesi PDP di sekolah pada minggu berikutnya. Tanggungjawab ibu bapa dan penjaga. Memastikan anak-anak jagaan hadir ke sekolah mengikut jadual penggiliran yang disediakan oleh pihak sekolah. Memastikan anak-anak jagaan melaksanakan tugasan atau aktiviti PDPR secara sendiri yang disediakan oleh guru. Membantu anak atau anak jagaan mendapat maklumat berkaitan dengan sesi PDPR, berkomunikasi dengan guru dari semasa ke semasa untuk mendapatkan maklumat pembelajaran anak-anak. Menyokong pembelajaran anak-anak jagaan dengan memberi bimbingan dan motivasi. Memberi kerjasama yang berterusan terhadap aktiviti yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Ibu bapa dan murid-murid yang dihormati sekalian, pihak sekolah sentiasa prihatin dan akan mengambil tindakan untuk memastikan ibu bapa dan murid-murid mendapat info tentang pembukaan sekolah. Apabila sampai masanya, pihak sekolah akan mengeluarkan senarai nama murid mengikut kumpulan untuk minggu penggiliran. Pihak sekolah juga akan mengeluarkan semula jadual waktu sekolah bersemuka untuk semua murid mengikut kelas. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.